Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan tugas yang bertugas anggun untuk pagi ini. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan hari Jumaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Jumaat 21 Mei 2021 bersamaan dengan 9 Syawal 1442 Hijrah dan tidak lewat lagi untuk hujung mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan baiklah untuk menerusi dalam slot Adinul Kholis seperti biasa bersama-sama dengan guru pembimbing kita yang berbahagia Ustaz Fadil Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar untuk pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Ustaz ya. Sama-sama. Dan kepada rakan-rakan kita juga boleh ikuti siaran langsung si Facebook Terengganu FM. Dan pada minggu ini kita akan memasuki dalam slot ke-15 Ustaz ya, yang akan membincangkan, kita sambung lagi, iaitu kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Jadi untuk itu sebagai mukadimahnya saya mempersilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar Selat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan qasad hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini, slot yang ke-15, pembicaraan rukun iman yang ke-6. Segala-gala perkara, baik ataupun jahat, manis ataupun pahit, kesemuanya datang daripada qada, yakni kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, dan qadar, yakni perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, baik iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah, dan jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah, dan yang manis, ketentuan dan perbuatan Allah, dan yang pahit pun ketentuan dan perbuatan Allah sekalian. Wabil qadari kullih. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah sekaliannya. Itu jelas rukun iman yang ke-6. Jadi ini slot yang ke-15. Kemudian slot yang terdahulu pergi kepada qada Allah, kehendak ketentuan Allah dan redha Allah, tidak berlaziman. Apa makna tidak berlaziman? Ada perkara yang dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah serta Allah redha, dan ada perkara yang dikehendaki oleh Allah dan ditentukan oleh Allah serta Allah tidak redha. Bersalahan dengan Mu'tazilah, golongan akidah yang terpesong yang sesat. Kehendak Allah, redha Allah berlaziman. Itu Mu'tazilah. Jadi kita balik kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Hak ni jelaslah di rukun iman yang ke-6. Perkara baik, iman dan ta'ah, kehendak Allah, ketentuan Allah, serta pasti Allah redha dengan keimanan dan ketaatan yang dilakukan. Kemudian perkara jahat, kufur dan maksiat, kehendak Allah dan ketentuan Allah,
pasti Allah tidak reda dengan kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukan. Yang memanglah kekufuran dan kemaksiatan adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tidak reda. Jadi tidak berlaziman antara kehendak Allah dan reda Allah. Kenapa Allah kehendak perkara jahat, kufur dan maksiat serta Allah tidak reda? Itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-gala perkara yang berlaku baik ataupun jahat, kita berpegang kesemuanya ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dipersoal akan pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semualah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirah. Adapun Mu'tazilah, antara kehendak Allah dan reda Allah berlaziman. Perkara yang Tuhan kehendak pasti Tuhan reda. Perkara yang Tuhan tidak reda pasti Tuhan tidak kehendak. Nampak? Itulah logik dengan akal. Itu akidah yang sesat. Sebab Mu'tazilah berpegang kehendak Allah hanya pada perkara baik. Perkara jahat Allah tidak kehendak. Jadi perkara baik yang dikehendaki oleh Allah pasti Allah reda. Perkara jahat yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Allah tidak reda. Itu hak Mu'tazilah. Jadi kita lepas dah bicara hak berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga akidah Mu'tazilah, hak berkaitan dengan perkara baik, perkara jahat datang daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat bukan datang dari kehendak Allah, bukan datang dari qada Allah. Itu akidah yang sesat, akidah yang terpesong, yang khilaf pada kafir. Ada setengah pandangan menyatakan bahawa berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah, bukan setakat berdosa besar, bukan setakat akidah yang terpesong, bahkan akidah yang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun atas pandangan muktamad, Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah, pegangan yang berdosa besar. Amal ibadah, sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, dan amal-amal ibadah yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berpegang perkara jahat bukan datang kehendak Allah, bertaubat segera. Permantapkan kembali akidah diri kita dan permantapkan kembali akidah mereka-mereka yang bertanggungjawab kita. Hak ni saya sebut berulang-ulang kali dalam slot terdahulunya. Saya memulai pembicaraan baik jahat ni slot yang ke-9. Ini slot yang ke-15. Beberapa slot dah kita bicara berkaitan dengan baik dan jahat datang daripada kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut dah berulang-ulang kali, inilah contohnya akidah yang terpesong, fitnah akidah di akhir zaman, yang mana baik dan jahat kehendak Allah sangat jelas, sangat nyata di tajuk rukun iman yang ke-6. Jelas nyata di tajuk rukun iman yang ke-6 yang kita hafal masa budak-budak laginya. Baik dan jahat datang daripada qada dan qadar. Baik dan jahat datang daripada qada dan qadar. Itu jelas nyata dah tunya. Perkara jahat pun qada dan qadar. Jadi Mu'tazilah perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ahli sunnah, ijma' ahli sunnah wal jamaah berpegang perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah perkara baik dan jahat kehendak Allah, pastilah kehendak Allah dan reda Allah tidak berlaziman, jelas nyata. Perkara baik, iman dan ta'ah kehendak Allah serta Allah reda. Perkara jahat, kufur dan maksiat kehendak Allah serta Allah Ta'ala
tidak reda. Itu jelas nyata pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita nak pergi pula kepada perkara manih, qada dan qadar Allah. Perkara pahit, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebut terdahulunya, saya berpindah pada satu-satu tajuk, berpindah secara berangsur-angsur, bukan secara cepat-cepat dak, satu. Jadi sekarang ni jelas baik dan jahat kehendak Allah. Baik iman dan taat Allah kehendak serta Allah redha. Perkara jahat, kufur dan maksiat Allah kehendak tetapi Allah tidak redha. Jadi kehendak Allah dan redha Allah ni tidak berlaziman. Yang berlazimannya adalah kehendak Allah dan mengetahui Allah. Apa yang Tuhan kehendak, pasti Tuhan mengetahui. Apa yang Tuhan tidak kehendak, pasti Tuhan mengetahui perkara tersebut tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu laginya, redha Allah dan suruh Allah berlaziman. Perkara yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suruh iman, Allah Ta'ala redha serta Allah perintah supaya beriman. Taat, Allah Ta'ala redha serta Allah perintah suruh kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara jahat yang Tuhan tidak redha, pastilah Tuhan tidak suruh. Jadi redha dan suruh itu berlaziman. Ini saya akan sentuh kembalilah berkaitan dengan suruh, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pergi kepada qada dan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara baik, perkara jahat, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perkara manis, perkara pahit, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berlaku datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak pergi pula kepada perkara yang manis dan perkara yang pahit. Hulwihi wa murrih. Perkara yang manis dan perkara yang pahit, kesemuanya datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang manis ni saya contohkan dua lah. Contoh dua. Mana satunya kaya. Satunya ni contoh ni sihat. Tu perkara yang manis. Perkara yang pahit ni sebaliklah. Sakit. Miskin. Kemudian sakit. Jadi perkara yang manis, kaya, sihat. Perkara yang pahit, miskin dan sakit adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mati dah di tajuk kitanya, kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Jadi seseorang yang Tuhan kehendak perkara yang manis kepada seseorang tadi ni, kaya dan sihat, kehendak Allah. Dan Allah redha ke tidak? Tidak berlaziman. Ada yang telah redha dan ada yang Allah Ta'ala tidak redha. Sebaliknya perkara yang pahit, miskin dan sakit, kehendak Allah. Allah redha ke tidak? Tidak berlaziman. Ada yang Allah Ta'ala kehendak, sakit dan miskin dan sakit serta Allah Ta'ala redha. Dan ada yang Allah Ta'ala kehendak seseorang ni miskin dan sakit serta Allah tidak redha. Jadi kita nak balik kepada perkara tu, perkara yang manis ke pahit ke, mana yang Allah Ta'ala redha? Allah Ta'ala redha kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Itu perkara yang khairihi, perkara baik. Iman dan ta'ah, kehendak Allah. Serta Allah Ta'ala redha, dan orang yang beriman, orang yang ta'at, yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala kurniakan kekayaan dan kesihatan serta Allah Ta'ala redha. Begitu juga orang yang beriman, orang yang ta'ah, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah qadakan dia miskin. Allah qadakan dia sakit. Sakit pula ada bagai-bagai sakit. Sakit yang cukup pekeh. Allah Ta'ala redha.
Kalau Allah redha kepada seseorang yang beriman dan beramal soleh yang taat ni, kenapa Allah qadakan dia sakit? Qada dia sakit, qada dia miskin, qada dia sakit, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah nak balas balasan yang paling baik di hari akhirah nanti. Atas dunia ni sementara sahaja. Apa yang di atas dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia ni orang yang Tuhan redha, beriman dan taat, tapi Allah uji dengan perkara yang pahit, miskin dan juga sakit contohnya. Tapi Allah Ta'ala qadakan dia qada khairihi, kebaikan, iman dan ta'ah serta Allah Ta'ala redha. Allah qadakan perkara baik. Pahit adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Kita kena balik kepada hak kita bicara hak jelas terdahulunya. Baik Allah Ta'ala kehendak serta redha, jahat, kufur dan maksiat Allah Ta'ala kehendak serta Allah tidak redha. Jadi seseorang yang ditakdirkan kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan, Allah tak redha. Terkadang Allah kurniakan, Allah takdirkan kepada dia, Allah qadakan kepada dia kekayaan, kesihatan segomega. Dan Allah redha ke tak? Allah tak redha. Lepas tu Allah beri dia kekayaan dan kesihatan, itu dia panggil istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna istidraj? Perkataan istidraj ni kita kemungkinan biasa dengar dah. Istidraj ni Allah Ta'ala beri kekayaan, beri kesenangan, beri kesihatan, beri. Mati seksaan yang berkekalan kepada mereka yang takdirkan kejahatan, kufur dan maksiat. Jadi Allah Ta'ala beri ni bukan atas jalan redha, atas jalan istidraj. Cuba kita tengok. Contohnya orang kafir. Orang kafir, Allah Ta'ala takdirkan dia kafir. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak redha. Innallaha la yarda bi'ibadihi al-kufr. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak redha dengan hamba-Nya akan kekufuran. Kemudian Allah Ta'ala kehendaki dianya kaya. Bahkan di dalam dunia ni kita maklumlah, hok kaya tu bilioner ke apa ke, sebahagian besarnya adalah orang kafir. Dan Allah Ta'ala redha ke? Allah Ta'ala tidak redha dengan kekafiran dia. Tapi kenapa Allah Ta'ala kehendaki dianya kaya? Itu atas dunia. Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, Ar-Rahman. Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Ta'ala Maha Bogoh. Makna apa ni? Allah Ta'ala beri kepada semua atas dunia ni. Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Ta'ala Maha Bogoh. Allah Ta'ala pemurah ni kepada sekalian. Kamu orang beriman pun Allah Ta'ala pemurah, kamu orang kafir pun Allah Ta'ala pemurah. Ni umum. Ar-Rahman, kemurahan Allah, keborosan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, kasih sayang Allah hanya kepada orang yang beriman dan beramal soleh di dunia, dengan Allah Ta'ala kurniakan taufik dan hidayah kepada iman dan amal soleh di hari akhirah. Kasih sayang Allah kepada orang beriman dan beramal soleh, dengan Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ar-Rahman Allah, kemurahan Allah ni umum, termasuk kepada orang kafir. Tapi Allah Ta'ala kehendaki orang kafir ni kaya sihat, itu kemurahan Allah. Itu dipanggil kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai istidraj. Istidraj ni Allah Ta'ala beri. Dia pun rasa asyik, senang, gembira sampai masa Allah Ta'ala matikan, kemudian seksaan yang berkekalan. Ni istidraj. Istidraj ni hak paling ditakuti. Istidraj ni
Kalau masa saya belajar dahulunya, Istidraj ni macam istidraj. kelebihan Ustaz. istidraj ni bukan Allah Ta'ala beri. Panggil sebagai umpan. Biar dia rasa okey. macam, okey, aku ni hebat. Sampai masa mati je, seksaan yang berkekalan. Kadang-kadang saya mengaji dulu pun, istidraj ni dia letak dengan makna permua. Wakmu. Beri. Macam orang tua dengan anak-anak. Sebab apa? Beri. Dia sayang ke begitu? Itu jadi mua tu. Jadi punah kawan tu. Permua. Ni biasanya hak tu saya buat contoh lah ni. Ya. Kita akan ambil satu-satu. Sekarang ni kita nak contohkan istidraj. Permua. Contoh dia gini, hak biasa tu saya buat misalnya. Dia buat banding ayam daging dengan ayam kapung. Beza tu ayam daging yang kapung. Betul. Rebang pun rebang yang beza. Tak nak ceritanya ayam daging ni malam-malam pasang api. Pasang api lah nak suruh dia makan siang malam. Ayam kapung ni malam gelap. Tak nampak. Boleh makan tak? Tak boleh makan lah. Dia makan siang hari je. Malam dia tak boleh makan sebab gelap, tak ada lampu. Ayam daging ni dia pasang lampu supaya boleh makan siang dan malam. Kalau tengok situ kok macam tuang ayam ni kok sayang kepada ayam daging lah. Sebab apa? Siang malam dia beri makan. Kemudian ayam kapur ni siang saya beri makan, malam tak pasang lampu. Tengok situ. Dah. Bukan tuang dia sayang pada ayam daging, bukan. Tuang nak jual cepat-cepat. Makan siang malam gemuk sebelah jual. Gitu. Tapi ayam daging ni tuang ni sayang ke dia. Dah pasang api rebang sebelah tu gelap. Tuang tak sayang. Hak tu siapa ke mampu ayam tu pun tuang tak semelih pun sayangnya. Tapi kalau tengok situ kok macam ayam daging tuang dia sayang. Dah siang malam beri makan bukan sayang. Sebab apa? Nak semelih cepat-cepat. Sebab apa? Makan modal banyak dah ni. Siang malam makan modal banyak ni. Nak jadi untung dah biasa ni. Nak semelih cepat nak jual. Gitulah. Tuhan beri sampai masa Tuhan permati seksaan yang berkekalan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, falamma nasu ma zukkiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa iza hum mublisun. Surah Al-An'am ayat yang ke-44. Maka tatkala lupa mereka itu akan barang yang diperingatkan akan mereka, lupa akan peringatan Allah Subhanahu wa taala, membuka oleh kami atas mereka itu pintu segala kemewahan dan kesenangan daripada bermacam-macam daripada nikmat atau istidraj, sehingga apabila bergembira mereka itu dengan barang yang dikurnia kepada mereka, nescaya kami akan akhaznahum baghtah, kami akan menyeksa akan mereka dengan terkejut, dalam keadaan merekanya berputus asa daripada sebarang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna apa? Tiba-tiba sahaja kami akan timpakan seksaan kepada mereka dengan dimatikan. Mana? Mereka lupa peringatan Allah. Mereka kufur, mereka melakukan perkara maksiat. Tuhan diberi bagai-bagai nikmat. Beri dengan kekayaan, kesenangan, kesihatan. Sehingga mereka lupa. Sehingga mereka bergembira dengan apa yang mereka dapat. Sampai masa Tuhan pun retak, Tuhan permatikan, seksaanlah yang berkekalan. Itu dipanggil istidraj. Jadi orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang orang yang kufur dan maksiat, Tuhan tidak redha kepada orang yang kufur dan maksiat, tapi Tuhan terkadang Tuhan beri dia bagai-bagai kemanisan dengan contoh kaya dan sihat, tapi Allah tidak redha. Sebab apa? Kita balik pada tajuk kita, kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Allah kehendak orang kafir, orang yang ahli maksiat ni dengan kekayaan. Allah Ta'ala kehendak
orang kafir dan ahli maksiat ni dengan kesihatan. Tapi Allah Ta'ala tidak redha. Kalau Allah tidak redha, kenapa Allah kehendak dia dengan kekayaan dan kesihatan atas jalan istidraj? Sementara pula orang kafir. Dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah kurniakan bagai-bagai. Sebut tadi kan, hok kaya dunia tu, orang kafir belaka untuk dunia sementara yang tiada ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Jikalau dunia ni menyamai di sisi Allah akan sebelah sayap nyamuk, ada nilai di sisi Allah. Sebenarnya seumpama sebelah sayap nyamuk, kalau ada nilai, nescaya tidak akan memberi minum oleh Allah Ta'ala akan orang kafir daripada dunia walaupun seteguk air. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, walaupun seberat setengah sayap nyamuk sekalipun, orang kafir ni Allah Ta'ala akan beri minum walaupun setengah air. Sebab apa? Dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dunia tak ada nilai di sisi Allah. Sebab tu Allah beri bagai-bagai atas dunia ni. Allah tak beri bagai-bagai kepada orang kafir atas kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian orang ni orang yang kufur dan ahli maksiat, Allah Ta'ala kehendaki dianya dengan kepahitan. Dia kafir, dia ahli maksiat, sembahyangnya tidak. Tapi kehidupan dunianya miskin, sakit, bagai-bagai. Itu bahagian dia lah. Maknanya Tuhan kehendak ke dianya akhirat keseksaan, dunia pun sengsara. Itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jelas nyata bagi kitanya kehendak Allah dan juga redha Allah tidak berlaziman. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala kehendak serta Allah Ta'ala redha. Kemudian atas dunia Allah Ta'ala kurniakan dengan kekayaan dan kesihatan serta Allah Ta'ala redha. Atas jalan redha dan ihsan Allah Ta'ala lah. Dia orang yang beriman. Saya ulang balik, dia orang beriman dan beramal soleh. Tuhan kehendaki dianya kaya raya, sehat segar mega. Jadi kaya raya dia, sehat segar mega dia tu Allah Ta'ala kehendak atas jalan redha dan atas jalan ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai ujian daripada Allah pula. Begitu juga orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala redha atas dunia, Allah Ta'ala kehendaki dianya miskin dan sakit, ujian juga. Kaya dan sehat, orang yang beriman, yang beramal soleh, yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, Allah Ta'ala qada kaya dan sihat bukan hanya semata-mata kesenangan dunia sahaja. Bahkan itulah ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana ujian ni dalam bentuk perkara yang manis ni lebih besar daripada ujian dalam bentuk perkara yang pahit. Manis kaya, pahit miskin. Terkadang Allah Ta'ala uji dengan kekayaan ni lebih besar daripada uji dengan kemiskinan. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala kehendaki dianya kaya dan sihat, itu adalah atas jalan redha Allah dan ihsan buat baik Allah serta ujian yang besar daripada Allah, sama ada bersyukur ataupun tidak bersyukur. Begitu juga orang yang beriman dan beramal soleh, terkadang Allah kehendak dia kepahitan dalam kehidupan, dengan kemiskinan, dengan sakit bagai-bagai. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janji ia orang yang beriman, janji dia orang yang beramal soleh, orang yang taat kepada Allah, Allah akan redha. Sama ada atas dunia Allah kehendakkan kemanisan ataupun kepahitan. Faham tak ni? Janji dia orang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala redha. Sebaliknya, orang yang
Allah Ta'ala kehendaki dia kejahatan, kufur dan maksiat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun atas dunia ni kita nampak Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala kehendaki bagai-bagai kesenangan. Segar mega sehat dia, panjang umur dia contohnya. Itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu datang daripada kemurahan Allah, keburusan Allah yang bersifat yang asma Allahnya Ar-Rahman. Rahim Allah, buat baik Allah kepada orang beriman di dunia dengan Allah Ta'ala bagi taufik hidayah pada iman dan taat. Dan rahim Allah, buat baik kepada Allah Ta'ala kepada orang yang beriman dan beramal soleh adalah kejayaan yang besar di hari akhirah dengan balasan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Ustaz nak tanya, kalau macam Allah bagi istidraj kepada dia ni, dia macam contohnya bagi kekayaan, kesenangan, sihat tubuh badan, lepas tu dia menjalankan orang kata mendapat dengan kerja-kerja amal sebagainya, tu macam mana Ustaz kalau dia kira tu? Sekarang ni begini, kita balik kepada umbi. Allah Ta'ala kehendaki dia beriman dan beramal soleh. Jadi apa yang didapat tu dah panggil istidraj. Itu adalah kurniaan daripada Allah. Kurniaan daripada Allah lah. Itu datang dari kemurahan Allah, atas jalan redha Allah dan atas jalan ihsan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak panggil istidraj lah kalaulah dia orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi kalau dia bukan orang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala tidak redha, sampai masa Allah Ta'ala kehendaki dianya kaya, dibuat apa-apa kebaikan pada zahir sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab nak diterima kebaikan seseorang dibina atas yang pertamanya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya kalau dia tu orang kafir, orang yang tidak taat kepada Allah, dia orang Islam, tapi semayang pun tidak, puasa pun tidak, tapi dia berjaya dalam kehidupan dia, itu istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kafir tadi buat apa kebaikan pun tidak akan terima sebab dia tidak beriman. Begitu juga orang yang Islam, tiba-tiba dia semayangnya tidak, puasanya tidak, contoh, dia buat baik. Kebaikan dia tu mudah-mudahan akan menjadi jalan kepada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi tanpa sembahyang tiang agama, kebaikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada balasan di hari akhirah. Tetapi atas dunia, kebaikan orang kafir tadi ni Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan atas dunia, dengan Allah Ta'ala akan pemurahkan lagi rezeki kepada orang kafir tadi. Allah Ta'ala akan pemurah rezeki kepada orang kafir, dan Allah Ta'ala akan lepaskan orang kafir tadi daripada kena musibah atas dunia dengan kebaikan yang dilakukan. Sebab tu orang kafir buat kebaikan jangan halang, sebab dia dapat balasan baik atas dunia. Dengan kebaikan yang dilakukan tadi ni, Allah Ta'ala akan permurahkan lagi rezeki. Orang kafir percaya tolong orang murah rezeki. Kita orang Islam ni tolong orang habis duit. Dia percaya dia tolong orang murah rezeki. Dia khidmat pada orang tua mereka murah rezeki atas dunia. Allah Ta'ala akan balas kebaikan atas dunia dengan kebaikan yang orang kafir lakukan atas dunia. Tapi selepas dia mati saja, seksaan yang berkekalan, tidak ada sebarang balasan atas kebaikan dilakukan untuk hari akhirah selagi dia tidak masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Jadi sekarang ni ini kehendak Allah dengan perkara yang manis, contoh kekayaan dan kesihatan, Allah Ta'ala redha ataupun tidak, tengok jalan dia, jalan kehidupan dia. Allah Ta'ala kehendak kebaikan, iman dan ta'ah. Allah Ta'ala kehendak dia kebaikan, iman dan ta'ah. Maka kehendak Allah kemanisan tadi itu, Allah Ta'ala kehendak
dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala atas dan redha dan ihsan serta ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang yang beriman, orang yang taat, orang yang beramal soleh, yang Tuhan redha, yang Tuhan kasih, Tuhan uji terkadang dengan kepahitan dalam kehidupan, dengan kemiskinan, dengan kesakitan contohnya, itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita balik pada umbi kita bicara adalah kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Jadi sekarang ni saya sudah dapat kejayaan. Itu kehendak Allah, perkara yang manis dia panggil. Tapi kehendak Allah hak manis hakikinya hari akhirah, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pemberian Allah kepada orang mukmin di hari akhirah dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kemanisan atas dunia ni. Sekarang ni dulu pekerjaannya turun naik. Ni contoh ni. Jadi untuk pembicaraan kehendak Allah dan redha Allah ni dak selesai jugalah di slot yang ke-15 ni. Slot minggu hadapan insya-Allah kita akan sambung lagi kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Ni panjang lagi nak bicara ni. Kita akan pindah satu. Contoh satu biar kita faham molek. Jadi sekarang ni ni contoh seseorang dia sudah kita contoh berniaga dah. Orang kerja kerajaan ni dia sama je dah. Naik pakat je lah gitu je dah. Kadang-kadang gitu je lah. Kalau kita nampak naik turun dalam berniaga. Betul. Dia punya berniaga tu, dia minat berniaga. Dia berniaga tu sekali naik, kali jatuh. Lepas tu berniaga lain pula naik, lepas tu jatuh. Kan kita biasa baca kan. Dia punya dia punya latar belakang kehidupan dia. Kita biasa orang berniaga berjaya-berjaya dia cerita naik turun. Akhir sekali dengan kehendak Allah dia berjaya. Perniagaan dia berjaya. Mana dia berjaya perniagaan dia. Jadi kalau dah berjaya seumpama tu, itu alamat Allah sudah redha lah kepada saya. Allah Ta'ala sudah kasihlah kepada saya. Kalau seseorang beranggapan seumpama tu, dia tak faham berkaitan dengan bab akidah, kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Sebab apa? Sebab ia letak atas kejayaan dia tu. Dengan perniagaan dia sekarang menjadi apa? Neraca bahawa Tuhan sudah redha kepada dia. Tidak. Kamu beriman, kamu beramal soleh, Tuhan redha kepada kamu walaupun ketika kamu berniaga tu jatuh sekalipun. Dia berniaga kan? Berniaga naik sikit, lepas tu kena tipu jatuh. Tukar berniaga lain, naik sikit, lepas tu jatuh. Naik jatuh, akhir sekalinya berjaya sungguh. Pegangan kita, itu kehendak Allah. Dan Allah redha ke tak ketika dia naik tinggi tu? Adakah ketika dia jatuh Allah Ta'ala tidak redha? Neraca Allah Ta'ala redha ataupun tidak? Bukan di kemanisan yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan redha ataupun tidak seseorang? Kamu Tuhan kehendak beriman dan beramal soleh ataupun tidak? Kamu seseorang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan redha kepada kamu, Tuhan kasih pada kamu sepanjang masa. Bukan ketika kamu naik saja, bukan ketika kamu jatuh pun. Kalau kamu jatuh kapal sudah pun, Allah Ta'ala redha kepada kamu, Allah Ta'ala kasih pada kamu sebab kamu beriman dan beramal soleh. Faham tak ni? Maknanya neraca Tuhan redha ataupun tidak, beriman, beramal soleh, Tuhan redha. Walaupun ketika kamu jatuh sekalipun. Kamu naik, berniaga kamu sudah berjaya. Itu adalah datang dari kemurahan Allah, pemberian Allah atas redha dan ihsan Allah Ta'ala sebagai ujian besar kepada kamu pula. Sama ada kamu bersyukur ataupun tidak. Jadi neraca penilaian Tuhan redha ataupun tidak, beriman ataupun tidak seseorang. Bukan berjaya ataupun tidak seseorang atas dunia, bukan. Jangan beranggapan sekarang sudah berjaya dalam perniagaan maka Tuhan redha dah kepada saya. Tak betul. Penilaian semua tak betul. Tuhan redha kepada seseorang jika seseorang beriman dan beramal soleh. Tetapi ketika naik jatuh dalam perniagaan sampai terakhirnya dia berjaya sungguh-sungguh, memang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
kehendak Allah dengan redha berlaziman atau tidak? Tidak berlaziman. Kalau dia berjaya di dunia serta dia beriman dan beramal soleh, itu datang dari kehendak Allah dan redha Allah. Kalau dia berjaya kehidupan atas dunia serta dia tidak beriman, tidak beramal soleh, kejayaan adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah lah di slot akan datang saya akan menyambung balik berkaitan dengan kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman akidah yang mantap, pemahaman akidah yang tetap, yang teguh. Mudah-mudahan kita duduk di atas garis agama Allah yang suci. Wallahu a'lam. Baiklah, itulah tadi antaranya perkongsian yang dibincangkan pada minggu ini ataupun membicarakan pada minggu ini, kehendak Allah dan redha Allah yang tidak berlaziman. Jadi insya-Allah Ustaz, pada minggu hadapan kita akan sambung lagi sebahagian lagi, dan kepada anda di luar sana yang untuk terus ikuti yang ataupun yang terlepas, boleh ikuti lagi di Facebook rasmi Terengganu FM, dan boleh ikutilah antara slot-slot yang terdahulu, dan mungkin yang rasa kurang faham boleh tengok semula ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan di hari yang sama. Dan sebelum kita berpisah di udara untuk pagi ni Ustaz, saya mempersilakan Ustaz untuk bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan di hari yang sama. Dan untuk rancangan seterusnya, saya mempersilakan untuk DJ untuk bertugas untuk dalam pagi ini dalam Anggun Inspirasi.